Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam modul ketiga SPSU. Okay, so kita dah tahu basic knowledge business printing, apa lubuk-lubuk yang kita nak guna, proses durasi, finishing kita dah tahu. So, kita dah tahu semua benda ni, baru senang kita nak check harga dan nak buat tempahan dekat luar lubuk ni. Okay, so modul 3 ni mostly kita akan cover semuanya pasal cara nak check harga. And modul keempat nanti kita akan sentuh pasal macam mana kita nak buat order, macam mana nak submit order, sebab dia adalah cara-cara dia kan. Okay. So dalam modul yang ketiga ni saya akan pecahkan kepada beberapa video supaya mudah untuk anda nak tengok balik bila macam loss ke, macam mana nak pilih option apa. So kita boleh patah balik kat video ni and boleh tengok mengikut jenis-jenis video. Saya tak nak buat video tu sekali panjang ada semua, so and then korang pun susah nak cari part yang mana. So that's why kita asing-asingkan video lah. Alright, so kita mulakan dengan yang pertama, iaitu cara nak check harga stiker. Okay, so macam yang saya cakap dekat video-video yang sebelum ni, untuk label stiker saya suggest kita guna Xcard. So saya akan ajar macam mana nak check harga guna Xcard. By the way, kalau kita guna Xprint pun dia lebih kurang sama je, cuma option dia je berbeza. Alright, so first kita pergi ke Xcard. Okay, saya buka balik lah Xcard. Xcard, kita buka balik. And then login macam biasa. Lepas tu kita akan dapat layout macam ni. Macam biasa, pilih produk and then cari label stiker. Label stiker, tekan ni. Okay, lepas kita dah dapat label stiker, akan ada layout yang macam gini. Okay, so macam mana nak check harga untuk stiker? Okay, first kita go through satu-satu. Okay, first order type. Order type, kita ambil stiker. Dia memang dah by default dia memang stiker. Jangan ambil CD. CD ni untuk yang stiker yang untuk tampal kat CD atau DVD tu. Okay, so memang stiker biar. Kategori, okay, yang ni saya nak kena explain sikit. Okay, kita pergi first. Biasanya untuk stiker ni sama ada kita akan ambil rectangle ataupun round. Okay, round ni bulat lah. Stiker bulat. Biasa orang buat 5cm, 4cm, 3cm sampai 10cm pun ada. Tapi mostly 4cm dengan 5cm. Tu yang famous lah, yang biasa orang buat. Right. And then rectangle pun ramai juga orang buat. Yang biasa dia punya produk tu besar sikit, atau memang dia nak petak, ataupun contoh dia ada botol apa benda. Lepas tu dia nak balut botol tu guna stiker. So dia akan ambil petak lah. Standard shape ni tak payah usik sebab memang kita jarang guna. Multiple die line ni pun tak payah usik. Custom die cut ni special sikit. Dia untuk yang bentuk yang pelik-pelik. Macam yang video yang saya explain sebelum ni. Contohnya macam dia nak stiker tu cut dia bentuk bintang ke, contohnya bentuk kepala Mickey Mouse ke. Bentuk selain bulat dan petak, kita gunakan custom die cut. Okay, take note that setiap bentuk ni harga dia mungkin berbeza. Biasanya custom die cut ni mahal sikit. Okay, so kita bagi yang biasa dulu, round. Okay, let's say customer kita order 5cm contohnya. Okay, next size. Size ni dia dalam mm. So make sure kita convert dia jadi mm. Dekat footnote ni saya dah tulis kat sini. Okay, nanti slide ni saya akan bagi once dah fully update. Okay, size ni dalam mm. 1cm bersamaan dengan 10mm. So let's say customer tu nak 5cm, jadi kita tulis kat sini 50mm. Contoh kalau customer tu nak 2cm, jadi 20mm. Okay, kalau perasan kat bawah ni ada minimum diameter 10mm, maximum diameter 300mm. Maknanya untuk yang bulat ni, paling kecil stiker ni boleh buat 1cm sahaja. Kalau nak bawah pada tu tak boleh buat. Macam tu lah. So kalau customer cakap nak lagi kecil pada tu, dia nak 0.5cm, memang kiranya kita tak boleh nak buat. Tapi kalau buat pun tak untung banyak pun. So yeah.
Alright, sample proof ni kalau macam anda nak buat untuk sampel, untuk macam sampel kita sendiri, dia akan printkan satu sheet je untuk design ni. Tekan yes lah kalau nak. Tapi tak payahlah kot sebab mahal harga dia. Nampak RM16.50 untuk satu keping A3. Okay, quantity pieces. Okay, quantity ni berapa quantity lah. Ni quantity pieces stiker tu tau, bukan quantity berapa A3 tu. So let's say customer nak 100 pieces, so kita ambil 100. Paper, alright, quantity 100. Okay, paper ni ada banyak jenis. By the way, yang kita selalu guna adalah Mirrorcoat, transparent dengan white PP. Yang lain-lain ni jarang guna. Brown craft paper ni maybe kalau ada customer nak, yang kertas yang macam mana nak cakap lah, dia warna coklat tu. Brown paper. Macam ni. Macam kertas envelope. Bukan. Dia macam mana? Dia macam ni lah rupa dia. Macam ni brown paper. Ada certain customer dia memang nak kertas yang macam tu. Mirrorcoat untuk Mirrorcoat ni untuk stiker biasa. Transparent stiker ni transparent stiker lah. Yang belakang dia tu transparent. Dalam video sebelum ni saya ada tunjuk. White paper jual air ke, air yang memang letak dalam freezer, yang dalam peti ais, yang memang dia rendam. Okay, so kita pergi yang basic dulu. Mirrorcoat, biasanya orang order Mirrorcoat. Alright, print colour ni mostly kita ambil 4 colour lah. 4 colour ni maknanya bukannya limited. Dalam satu design tu ada 4 colour je. Dia maknanya dia full colour. Dalam bahasa printing kita panggil 4 colour. Sebab dia campuran 4 colour tu jadi colour-colour lain. Faham tak? One colour ni pula dia macam satu colour je. Contohnya warna hitam sahaja atau warna hijau sahaja. Lepas tu colour dia pun limited. Tengok ni, black, cyan, magenta. 3 colour ni dia boleh pilih. So basically kita ambil 4 colour lah. Melainkan memang customer tu nak satu colour. Lamination ni tak payah letak kalau stiker biasa. Tapi kalau customer tu nak kalis air, kita boleh suggest dia ambil matte atau gloss laminate. Ni kita boleh upsell lah, macam nak ni tak. So kalau kena air lagi tak rosak. By the way, Mirrorcoat ni pun memang dah kalis air dah. Kalau macam setakat kena air sikit-sikit tu tak ada masalah. Kita dah pernah try dah. Kita pernah rendam, lepas tu buat keluar balik terus. Tak ada apa-apa pun. So tak payah risau lah. Okay, tadi saya cakap gloss laminate dengan matte laminate ni untuk nak bagi kalis air kan. Okay, mesti anda confuse dengan white PP ni. Actually white PP ni dia macam dia kertas tu sendiri dah kalis air. Lepas tu laminate ni untuk bagi yang ink yang di print tu pun kalis air juga. So dia double kalis air. Ada certain customer kami yang kita dah buat white PP saja. Dulu kita buat white PP saja. Ada yang white PP saja tu okey, ada yang tak okey. Yang tak okey ni biasanya yang dia punya produk dia tu memang sensitif dengan air, macam perfume. Macam tu dia kena double. Ambil white PP, lepas tu ambil matte. Alright. Okay, balik kepada Mirrorcoat balik. So lamination tak nak ambil pun boleh, nak ambil pun boleh. Tapi kalau ambil lagi mahal lah harga dia. Alright. Waste removal not required. Ni tak payah, biar je. Yang ni pun biar je, ni pun biar je, ni pun biar je. Tak payah pilih apa-apa. Okay, lepas tu kita akan dapat harga dia berapa lepas kita dah pilih semua. So macam contoh yang ni 5cm 100 pieces RM40.70. Itulah cost yang kita kena bayar. Alright, lepas tu dia akan tunjukkan sekali juga process day, berapa lama siap. Yang macam jadual yang saya explain sebelum ni. Kalau order sebelum pukul 3 PM, hari yang sama juga dia akan dia akan post. Kalau order lepas pukul 3, esok dia post. Ni macam ini sebab utama saya order dengan X-Card. Sebab dia memang laju gila. Alright, net price RM40. Okay.
Saya nak explain lagi kejap ya. Mirrorcoat white PP transparent. Okay, cutting method always die cutting. Okay, ada certain size yang bila kita isi dia akan jadi ada option kat sini. Okay, contoh biasanya rectangle square. Petak lah, size petak. Okay, contoh dia nak buat stiker let's say contoh 100 kali 100. Okay, contoh 100 kali 100 10 cm kali 10 cm ni. Okay, bila kita ambil saiz yang ni, petak ni, okay, dekat sini cutting method ni tiba-tiba ada option. Tadi tak ada option, tiba-tiba ada option. So kat sini kena beware lah, kena hati-hati sikit. Sebab kita nak make sure kita pilih die cutting ni. Sebab mengikut pengalaman kami, memang customer memang tak suka cut to size. Okay, cut to size ni macam mana? Okay, first kita explain die cutting. Die cutting ni maknanya stiker tu dia bagi kat kita dalam bentuk A3, kertas A3 besar tu. Lepas tu stiker tu tinggal kopek je, tinggal buka daripada kertas A3 tu. Yang macam biasa yang kita selalu ni lah, selalu dapat tu. Yang cut to size ni pula, dia dah siap potong, dah siap-siap bulat. Contohnya kalau stiker tu bulat lah, atau petak semua petak, dia dah siap dah petak macam tu. Masalah dia bila macam tu, dia best dia kecil, so senang. Tapi yang tak best dia, customer nak kopek tu susah. Berbanding dengan die cutting. Die cutting dia just macam dia lipat sikit stiker tu, dah boleh tarik. So customer memang tak suka cut to size ni. So make sure ambil die cutting walaupun cut to size ni murah sikit. 167, ni 217. Ataupun kalau anda nak bagi harga murah, bolehlah ambil cut to size. Tapi dia beritahu awal, kita akan bagi yang bentuk macam ni. Tapi saya suggest ambil je die cutting. Alright. Apa lagi tadi? Die cutting, mirrorcoat, rectangle. Okay, dekat size ni ada height dengan width. Height ni tinggi dia, width ni lebar dia. Untuk yang ketinggian ni minimum 1 cm. Maknanya tinggi tu tak boleh kurang pada 1 cm. And dia punya lebar pula maksimum 42 cm. Dia tak boleh lebih lagi pada tu. Alright. Okay, yang material lain ni, synthetic paper ni dia kertas cantik, tapi kita jarang guna. Bright silver polyester ni dia kertas berkilat. Matte silver pun sama juga. Removable white PP ni saya tak sure sebab saya tak pernah order. Dia material baru. Okay, and then condition of usage. Yang ni pun anda boleh explore. Kita tekan right click kat sini. Ni dia terangkan dia punya ciri-ciri material tu. Kalau contoh ni dia cakap mirrorcoat. Kalau tak ada finishing, surface ni permukaan, dia boleh tampal dekat permukaan yang rata. Kalau permukaan tu melengkung, kena macam berhati-hati sikit lah. Still boleh tapi kena hati-hati sikit. Kalau mirrorcoat, anda tambah gloss lamination, yang finishing tu dekat curve memang confirm tak boleh. Matte lamination pun sama tak boleh. Lepas tu water resistant ni, kais air tu. Kais air ada dua, dekat material kertas tu sendiri dengan printing ink. Ni ink yang kita print tu lah, hasil print tu. Kalau tak ada finishing, dua-dua ni tak kalis air, tapi boleh je kena air. So yang lain-lain finishing ni, semua printing ink dia cover, tapi material dia tak cover. Maknanya kalau contoh botol lah, dan botol tu basah, so kertas tu boleh rosak lah. Sebab tu bila kalis air, kita guna white PP. And then scratch resistant. Scratch resistant ni dia boleh tahan cala tak? Kalau contoh produk tu memang dia masuk dalam poket ke apa ke yang kena cala kan. Okay, kalau tak ada finishing, dia tak berapa tahan cala. Tapi saya dah try, macam try nak cala kan. Memang ada cala sikit lah, tapi tak adalah teruk sangat.
Tapi kalau kita tambah laminate, sure tak ada cala. Itu. Yang lain-lain ni samalah. Contoh transparent, without finishing, kita ada letak finishing, boleh tambah kat flat. Yang ni pun boleh. Paper material, ni kalis air. Painting ink tak kalis air, kecuali tambah lamination. Okay, synthetic paper, white PP. Okay. Ni the reason why kita pilih white PP untuk yang produk yang betul-betul sensitif dengan air. Macam perfume, apa lagi, air yang letak dalam balang penuh ais tu. Kita ambil bila kita ambil gloss lamination, first paper dia memang dah kalis air. Lepas tu printing ink dia pun kalis air. So memang confirm takkan kena air takkan rosak punya. Lepas tu scratch resistant, kena cala pun tak ada masalah. Memang power lah cleaner. Macam tu lah. Anda boleh tengok dekat jadual ni lah. Alright. So saya rasa itu saja untuk cara nak check harga untuk label stiker.